Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama 'allamtana an nahmad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'athir. Rabbi tammim bil khair amma ba'. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Surau. Tak ada. Maaf, saya tukar. Bila tengok Haji Sulaiman ni, saya ingat pengurusi. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa surau, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya kita merofakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang tidak terhitung hebatnya. Nikmat Islam serta nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus Allah mengurniakan kepada kita nikmat mempusakai peninggalan Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-puan semua, kita masih lagi membahaskan di dalam kitab Irsyadul Qari bi Syarhi Mukhtasar Sahihul Bukhari. Kita masih membahaskan pada hadis yang kelima daripada Kitabul Iman. Tuan-puan semua,
dalam muka surat yang saya pegang kitab ini, muka surat yang ke-36. Saya 37 37 yang kita akan bahaskan pada tajuk pada hari ini, fiqh dan faedah hadis pada muka surat 37. Cuma dalam perbahasan kita yang lepas, kita sudah membahaskan antara perbahasan yang sangat singkat saya kira, antara wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Wasiat ini, tuan-puan semua, Abu Hurairah ini di akhir hayat kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia meminta wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikan aku wasiat supaya aku dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala kehidupanku. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an supaya menghidupkan amalan-amalan sunnah yang mesti dikekalkan dalam dirinya. Antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kepada Abu Hurairah, supaya Abu Hurairah ini mandi sunat pada hari Jumaat. Mandi sunat pada hari Jumaat ini, pahala dia lebih besar daripada kita mandi sunat hari raya Aid Al-Fitri dan Aid Al-Adha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Hurairah supaya menjadikan satu perkara yang sangat penting dalam dirinya, supaya jangan tinggal mandi sunat Jumaat. Mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, macam orang yang kerja tu macam mana? Takkan nak patah balik, mandi balik rumah? Jadi kita dibenarkan mandi Jumaat ini bila masuk hari Jumaat. Khususnya kita mandi pada waktu subuh hari Jumaat. Kita nak pergi solat subuh, khususnya orang lelaki yang akan hadir untuk fardu Jumaat, maka sebaiknya kita mandi sunat Jumaat. Kita memaklumkan perkara ini kepada diri kita dan kepada anak-anak lelaki kita, khususnya yang lelaki yang hadir mengerjakan fardu Jumaat. Adapun mandi raya, semua kena mandi. Orang yang tak nak pergi sembahyang raya pun, dia mesti ambil berkat mandi raya. Adapun mandi sunat Jumaat ini disunatkan bagi mereka yang hadir untuk melakukan kefarduan Jumaat. Adapun raya, lelaki perempuan semua raya. Adapun kefarduan Jumaat itu jatuh kepada lelaki baligh lagi berakal. Jangan melakukan perkara lara, dipanggil rafas. Jangan melakukan perkara-perkara yang sia-sia.
berpuasa 3 hari sebulan, wa kullu syuhur salasata yaum, tiap-tiap bulan berpuasa selama sebanyak 3 hari. Yang kita bahaskan 13 Hijri, 14 Hijri dan 15 Hijri. Ini antara perkara yang dilakukan, yang disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Hurairah ini melakukan 2 rakaat solat. Di situ dia tak tulis solat fajar. Sepatutnya solat sunat fajar situ. Solat sunat fajar ni sembahyang sunat subuh lah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia niat sembahyang subuh, usalli fardu subhi, macam mana kita lafaz. Adapun solat sunat, Nabi niat usalli sunnatan fajri, sahaja aku mendirikan solat sunat fajar. Pahala dia arqa rakaataini solat sunnatan nafilatan fil fajri. Pahala sembahyang sunat fajar ni arqa rakaataini khairun minad dunya wa ma fiha. Allah nilai 2 rakaat sembahyang sunat fajar ini lebih hebat daripada dunia dan isi-isinya. Siapa yang boleh nilai 2 rakaat, siapa yang boleh nilai harga dunia dan isi-isi ini, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tanya kita, tanya Pak Imam Haji Sulaiman, tanah sini 1 tapak lot berapa? Dia boleh jawab. 1 ekar buat berapa? Dia boleh jawab. Tanyalah tanah dalam Selangor, dia boleh jawab. Nampak? Contohlah, jangan marah Haji. Nampak? Tapi kalau orang tanya, berapakah seluruh tanah-tanah dalam dunia ni harganya, berapa nilainya, maka kita dah boleh jawab. Yang boleh jawab nilai dan isi-isinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan isi tanah tu, bukan harga rumah tu, bukan nilai itu, termasuklah semua hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, manusia, benda-benda apa yang disebut dalam dunia dan isi-isinya, Allah Ta'ala menilai hanya dengan 2 rakaat sembahyang sunat fajar. Kemudian antara wasiat yang tidak ditulis di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Hurairah supaya jangan meninggalkan sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha paling banyak didirikan sebanyak 12 rakaat. Paling afdal 8 rakaat. Tetapi dirikanlah dengan penuh istiqamah. Kalau kita buat 2, apabila pun 2 cukup. Tak perlu kita ni buat atas mood kita. Time kita ada waktu, time kita rajin, kita buat sampai 8 rakaat. Time kita malas, kita buat 2 rakaat.
Kadang-kadang tak buat tu. Jadi baik diri saya yang cakap ni, kita hanya mendirikan 2 rakaat. Mudah-mudahan 2 rakaat ni satu benda yang sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia buat benda ni semua, lalu akhir sekali dialah menjadi antara orang yang terkaya di bumi Madinatul Munawwarah. Kata para ulama, memang Rasul sallallahu alaihi wasallam ni meminta ke atas dirinya supaya Allah mengurniakan baginya susah dan miskin. Nabi ni minta dirinya ni miskin, tetapi Nabi tidak pernah mendoakan orang yang duduk di sekelilingnya menjadi susah dan miskin. Tak pernah. Abu Bakar orang senang, Umar orang senang, Uthman orang senang, Abdul Rahman bin Auf orang senang, Anas bin Malik orang senang, Abu Hurairah orang senang. Maksudnya, apa kata para ulama? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sentiasa mendoakan semua orang yang di sekelilinginya biar senang. Tengok Nabi ajak kita dalam doa yang maksur. Nabi ajak, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, jauhilah aku. Nabi nak ajar doa ni supaya kita beramal. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhilah aku daripada kufur dan fakir. Hatta kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lepas, yang kita bahaskan hadis sebelum ini, Nabi mendoakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sehingga mendoakan, Allahumma akthir malahu, wahai Tuhan, banyakkan hartanya, wa waladahu, ramaikan anaknya, wa atil umurahu, panjangkan umurnya, wa barik lahu, berkatkan kehidupannya, wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam syurga. Ini nak sebut doa yang diajar oleh Rasul, yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada di Madinah ni orang yang didoakan oleh seorang sahabat yang dizalimi. Orang zalim dia, orang ambil tanah dia di bumi Madinah. Isu dia, isu tanah. Dia minta hak dia, kembalikan hak tanah aku. Orang tu tak nak pulangkan tanah tu. Jadi dia kata, tak apalah, kalau kau tak nak pulangkan, aku doakan engkau 2 benda je, dia kata. Dia kata doalah. Dia pun doa, wahai Allah, panjangkan umurnya. Dia doa, Allahumma atil umurahu, wahai Tuhan, panjangkan umurnya dan sempitkan rezeki. Sehingga disebut dalam riwayat, memang panjang umur dia, sampaikan mata dia jatuh hingga ke hidung. Mata ni, kulit mata ni jatuh. Kulit mata ni jatuh, panjangnya umur dia, kedut kulit mata ni jatuh sampai kena ke dekat hidung. Lalu di zaman selepas kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tanya kepada dia, kenapa ni?
apa penyakit kamu ni? Orang yang terkemudian di zaman tabi'in, dia menjawab, inilah kesan doa. Daripada doa seorang sahabat, kes dia menginayai, merampas harta orang. Ini doa orang yang zalim. Mungkin tak makbul hari ni. Orang kata tak makbul boleh doa, tak kena hari ni. Mungkin di akhir hayat kita. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, macam orang kata sumpah bai'ah laknat. Kita jangan nampak laknat Allah Ta'ala ni batu yang besar jatuh atas kepala dia. Laknat ini boleh jadi dengan akhlak dia yang buruk. Laknat ni boleh jadi dengan akhlak yang tak sepatutnya yang ada pada diri dia. Jadi sebab itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal pada tahun 57 Hijrah, dan ada yang mengatakan 58 Hijrah, dan ada juga yang mengatakan 59 Hijrah, berusia 78 tahun. Dan kita mesti ingat Abu Hurairah ini merupakan imam solat janazah ke atas janazah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan isteri Rasul sallallahu